Perlembagaan Malaysia telah dikuatkuasakan selepas kemerdekaan iaitu pada tahun 31 Ogos 1957 di mana berlaku dalam satu persidangan di London pada 18 Januari sehingga 6 Februari 1956. Suruhanjaya Reid yang diketuai Lord Reid telah melakukan kajian mengenai Perlembagaan Malaysia pada tahun 1956. Terdapat 3 tujuan bagi Perlembagaan Malaysia. Pertama, dapat menjamin keutuhan serta kedaulatan negara di mana rakyat akan berpegang kepada satu undang-undang yang diamalkan bersama. Kedua, mewujudkan kestabilan negara. Dengan ini, perlembagaan dapat dipindahkan akan tetapi ianya tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Dan yang ketiga, menjamin keamanan sesebuah negara. Setiap apa yang dilakukan haruslah dirujuk melalui perlembagaan. Terdapat 3 badan utama di bawah pengasingan kuasa yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, Badan Eksekutif. Kedua, Badan Perundangan. Dan yang ketiga, Badan Kehakiman. Badan Eksekutif merupakan badan kabinet terdiri daripada menteri-menteri yang dipilih bagi memegang jawatan yang disandang. Ciri-ciri Badan Eksekutif. Yang pertama, peringkat persekutuan negeri kerajaan tempatan. Kedua, kumpulan yang memberi dan menerima arahan. Yang ketiga, kuasa eksekutif dilaksanakan oleh kabinet. Yang keempat, merupakan badan pembuat dasar kerajaan. Dan yang kelima, bertindak melaksanakan kuasa kerajaan persekutuan. Badan Perundangan ialah sejenis majlis perundingan perwakilan yang memiliki kuasa untuk menggubal, meminda dan meratifikasi undang-undang dan ia adalah sesebuah badan yang tertinggi di dalam Parlimen Malaysia. Terdapat beberapa ciri badan perundangan. Yang pertama, penggubal serta meluluskan undang-undang. Yang kedua, bertanggungjawab dalam membuat undang. Ketiga, meluluskan belanjawan kerajaan. Yang keempat, badannya tertinggi dan melantik cabang eksekutif. Dan yang kelima, terletak dalam Parlimen. Badan Kehakiman merupakan satu badan yang dilantik bagi menjalankan tugas dengan adil serta menjatuhkan hukuman terhadap individu yang didapati bersalah. Ciri-ciri Badan Kehakiman. Yang pertama, diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Kedua, bertanggungjawab dalam mentafsir. Yang ketiga, menjalankan tugas sama ada di mahkamah atau bekerjasama dengan pihak berkuasa. Keempat, mengadili tindakan sivil. Dan yang kelima, terdiri dari beberapa mahkamah. Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara dan Raja Perlembagaan, Baginda mempunyai bidang kuasa yang luas seperti yang dikanunkan dalam perlembagaan. Majlis Raja-Raja memainkan peranan yang penting dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong mengikut Perkara 32/4. Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri atau Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat kecuali di bawah kuasa budi bicaranya seperti berlakunya darurat. Perdana Menteri hanya mencadangkan dan perlu patuh pada budi bicaranya. Terdapat 5 peranan yang di-Pertuan Agong. Pertama adalah agama. Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Agama Islam di negeri Baginda sendiri serta negeri yang tidak memiliki raja atau sultan. Seterusnya adalah undang-undang. Sedia maklum yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memperkenankan atau sebaliknya terhadap rang undang-undang melalui proses pembentangan di kedua-dua dewan. Selain itu, ketenteraan juga adalah di bawah yang di-Pertuan Agong serta merupakan pemerintah tertinggi di dalam angkatan tentera. Keempat adalah pentadbiran dan pelantikan di mana menteri-menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri serta Yang di-Pertuan Agong juga melantik Peguam Negara dengan rujukan perlembagaan. Pengisytiharan darurat
Yang di-Pertuan Agong sahaja yang berkuasa bagi mengisytiharkan darurat dengan atas nasihat Perdana Menteri. Perkara 34, ketidakbolehan Yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menjalankan fungsinya sebagai raja di negerinya kecuali fungsi sebagai ketua agama Islam. Yang kedua, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang baginya ada apa-apa saraan. Yang ketiga, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh melibatkan diri secara aktif dalam apa-apa perusahaan komersial. Dan yang keempat, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menerima apa jua jenis emolumen yang kena dibayar atau tertakluk kepadanya sebagai raja negerinya di bawah peruntukan perlembagaan negeri itu. Dan yang kelima, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja peninggalan persekutuan selama lebih daripada 15 hari kecuali semasa lawatan negara ke suatu negara lain. Melalui sistem raja berperlembagaan telah mewujudkan suasana politik yang stabil, aman dan makmur serta memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat.